Kita punya tajuk malam ni mengharungi cabaran cabaran ekonomi. Ekonomi itu ada dunia, ekonomi negara, ekonomi keluarga dan ekonomi individu lah. Okey, jadi saling yang besar itu mempengaruhi yang kecil. Jadi ekonomi dunia mempengaruhi ekonomi negara kita. Okey, macamlah dulu pasal COVID kan. COVID satu dunia, so dia mempengaruhi juga negara kita. Okey, dunia akan mempengaruhi Malaysia, Malaysia akan mempengaruhi keluarga kita punya ekonomi. Dan ekonomi keluarga kita mempengaruhi kita punya diri individu lah, ya. Jadi kita tak boleh kawal ekonomi negara, tidak boleh kawal ekonomi dunia. Kerana itu dikawal oleh kuasa besar, kuasa besar yang kontrol di ekonomi. Jadi kita ni sebagai seorang insan yang kerdil tidak dapat mempengaruhi benda-benda macam tu. It's too big for us. Tetapi ada peranan kita yang boleh kita kontrol. Ada kuasa kita yang kita boleh kontrol, iaitu ekonomi keluarga dan ekonomi sendiri, diri sendiri. Dua benda tu kita boleh kawal. Kita boleh kontrol, kita boleh manipulate, ya. Kita boleh kuasai benda itu. Sebab itu dalam tangan kita, dalam bidang kuasa kita. Dan itulah yang kita nak bicara malam ni. Kita tak boleh negara kita tak boleh kawal. Dia ada menteri-menteri ni. Ada kerajaan kita ni yang kawal ekonomi kan. So itu biarkan mereka kawal, biarkan mereka yang jaga yang tu. Yang kita nak jaga ialah ekonomi kita, ekonomi keluarga kita ni. Okay, so sebab itu tempoh hari Sipu buat satu tajuk kan, dinasti keluarga kita tu. Itu melibatkan ekonomi keluarga kan. Okay. So ekonomi adalah bab yang sangat penting yang kita kena uruskan lah. Kena uruskan. Kalau ekonomi keluarga kita tak kuat, apa jadi kalau negara kita ni ada kegawatan ekonomi, so kalau kita tidak strong, ekonomi tidak strong, bermakna kita akan ditekan, akan mendapat tekanan yang besar. Okay? Bila ekonomi dunia, ekonomi negara kita jatuh, if you don't have that strong economy, keluarga punya ekonomi, kita akan terjejas lah. Okay? Pressure, tekanan-tekanan akan kita hadapi. So kita perlu mewujudkan satu kekuatan ekonomi keluarga yang mana walaupun dunia terjejas, walaupun Malaysia ni terjejas, kita tidak terjejas. Dia ekonomi apa itu? Kalau bahasa orang putih dia ekonomi proof lah. Dia boleh lawan tu. Dia boleh lawan kegawatan ekonomi. Macam tu. Apa jadi pada dunia punya ekonomi doesn't affect me. Dia tidak menjejaskan ekonomi aku. Macam itulah yang kita nak, macam tu. Ekonomi yang kuat. Ekonomi yang tidak bergantung kepada local market. Tidak bergantung kepada apa lagi yang area kan. Dia tidak bergantung pada kawasan kita tu. Kalau kawasan kita banjir ke
Tak ada siapa yang boleh buat kerja, still kita boleh, ekonomi kita masih bertahan. Bukan bertahan lagi, dia boleh berkembang. So kita nakkan macam tu. Satu ekonomi yang global. Ekonomi yang global. Apa-apa jadi pada this area tempat aku ni, hujan lebat ke apa ke banjir, semua orang tak boleh buat kerja, semua orang tak boleh pergi kerja, kan? Kita masih tak ada apa-apa. Kita masih okey. Tempat lain mungkin bencana dia gempa bumi ke macam-macam lah. Sampai sekarang ni Malaysia pula ada orang-orang kata nak gempa bumi kan. Walau alam. Jadi kita perlukan satu ekonomi keluarga yang berpunca kekuatannya dari merata-rata tempat. Kekuatannya bukan di satu titik, bukan di satu lokasi. Kekuatannya ialah menyeluruh satu dunia. Yang itu kita panggil global business. So pentingnya global business, tuan-tuan. Kenapa penting dalam kehidupan kita? Kerana dia melibatkan seluruh dunia. Jadi one part of the world problem, kita ada lagi tempat-tempat lain yang kita boleh bergantung harap. That's why kita kena berada dalam satu platform bisnes yang berbentuk global. It's not Malaysian. Kalau bisnes itu Malaysia saja, ada risiko yang besar. Ada risiko yang besar. Dan anything with Malaysia happen, something happen, ekonomi negara kita ni kalau ada something happen, merundum jatuh. Kalau kita tidak ada yang global, kita juga akan merundum jatuh. Jadi itulah antara kelebihan, tuan-tuan. Kita berada dalam live good. Bila kita berada dalam live good, kita berpijak. Kita berpijak kaki kita ni di atas platform yang kuat. Satu platform yang kuat, international company. So that's one big point. Kenapa kita buat business live good ini? Kalau tuan-tuan, kita boleh buat business yang lokal, but jangan buat itu sajalah. Tidak salah kita buat business yang lokal to support local business. It's okay. Tapi kita kena ada juga satu business yang berbentuk global. Supaya kita punya ekonomi itu kuat. Kita tidak bergantung harap pada satu business yang lokal saja. So that's what we are doing. That's what we are doing in Live Good. Ini sebab besar, sebab boleh katakan sebab utama lah. Sebab utama kenapa Sifu buat business Live Good ni. Sebab Sifu tengok dia berbentuk global, marketnya besar, tidak akan tepu. Market tidak akan tepu. The whole world kita ada 7 billion. Kita ada 7 billion manusia, the whole world. Sampai mati kita pun tak akan habis manusia tu. Kita nak campaign manusia ni sampai mati kita pun tak akan habis. So it's a big market. Tidak akan habisnya, tuan. So this is what we call the blue ocean market. Satu bisnes yang berbentuk blue ocean, lautan biru. Lautan biru maksudnya dia terlalu besar, dia tidak akan habis. Sentiasa ada market tu. Sentiasa ada market. Jadi bila kita nak promote something, kita kena cari satu syarikat yang berbentuk seperti ini. Yang berbentuk blue ocean. Sebab kita tahu bisnes yang berbentuk blue ocean ni dia akan jangka hayatnya panjang.
jangka hayatnya panjang. Dia punya progress tu puluhan tahun, ratusan tahun akan datang, insyaAllah dia masih boleh bertahan. Okay. Yang tu. So that's what our topic tonight. Itulah topik kita malam ini. Okay, berapa orang kita? 21 orang. Oh, sahabat kita ID dia ada hal. Kita ada Kinarut, kita ada suara tak kuat. Suara Sifu tak kuat ke? Suara Sifu okey? Tulis dalam chat kalau suara Sifu okey. Alright, so ada soalan tadi dalam grup pula, dalam personal. Tuan-tuan, dia setiap hari, kalau kita di sini, kalau di US hari Jumaat, okay, setiap hari Jumaat jam 12 tengah hari, Eastern Time. USA dia ada masa-masa dia ada Eastern Time, dia ada Western Time, okay? Masa timur di Amerika lah, Eastern Time. Kita punya syarikat tu dia akan buat live. Dia akan buat live Zoom meeting, okay? Sahabat kita tadi share, dia WhatsApp Sifu tadi. Okay, ini tuan-tuan akan dapat macam ni kan. Webinar schedule, Thursday cut-off Zoom. Cut-off Zoom 8 PM. Invite bla 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 8 PM Eastern Time. EST itu maksudnya Eastern Time. Okay. Itu. Satu lagi di bawah ni, Friday. Nampak ni? Friday. Okay, ini Zoom. Bawah ni di Friday 12 noon. 12 noon tu tengah hari lah. Rank Recognition and Training Zoom. Yang tu. Kan? Jadi kalau jam 12 di sana, jam berapa lah di sini? Ya, kalau yang ni jam 8 malam di sana. Ya, ada dua jadual ni. 8 di sana, jam berapa lah di Malaysia? Yang tu. Itu soalan dia, tuan-tuan. Okay. Dia tanya Sifu ni. Sifu tak jawab lagi. Okay. Sifu tahulah tapi Sifu belum respon lagi. Okay. Sifu nak tanya soalan tu. Berapa perbezaan masa antara Eastern Time USA dengan Kuala Lumpur, dengan Malaysia lah? Siapa boleh jawab? Berapa perbezaan masa antara Malaysia punya masa dengan USA punya masa bahagian Eastern, bahagian timur tu, Eastern Time? Berapa jarak masa dia? Okay. Dalam chat, tengok dalam chat, tuan-tuan. Kawan-kawan kita tulis dalam chat tu. Okay, tuan-tuan, tuan-tuan ikutlah. Okay, nanti pada Zoom meeting tu tuan-tuan ikut. Okay, dia jam 12 tengah hari di sana kan? 12 tengah hari di sana. Jam berapa kita di sini? How many hours difference? 12 jam. 12 jam. Pak Taib kata 13 jam. Pak Dari kata 12 jam. Su kata 12 jam. Okay, Eastern Time. Tuan-tuan boleh Google. Tuan-tuan Google. Okay, Google Eastern Time. Lepas tu tuan-tuan tanya Malaysia. Eastern Time and Malaysia. Berapa jam? Tuan-tuan boleh tanya Google. Pakcik Google tu. Pakcik Google akan beritahu lah berapa jam. Okay, so kita masuk pada topik kita. Okay, tuan-tuan tengok dalam sistem kita di bahagian webinar schedule. Di sini, tuan. Webinar schedule.
Okey, tekan ini tuan-tuan akan jumpa yang ni. Jadi ada 3 link ni. Ini link tuan-tuan nak ikut Thursday Karof Zoom. Okey, jam 8 PM di sana. Jadi tuan-tuan kena campur 12 jam. Campur 12 jam. Okey. Jadi ini hari Khamis jam 8 malam di sana. Bermakna kita ni tambah 12 jam 8 pagi lah. Okey, jam 8 pagi hari Jumaat. 8 pagi hari Jumaat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak ikut yang ni 8 pagi hari Jumaat di Malaysia. 8 pagi hari Jumaat. Yang ni tuan-tuan boleh ikut jam 12 tengah malam. Hari Jumaat 12 tengah malam nak pergi hari Sabtu tu. Okey, 12 tengah malam hari Jumaat. Kalau di sana 12 tengah hari. Okey. Beza 12 jam tu 12 jam antara kita dengan mereka, kita awal 12 jam. Yang ketiga ni pasal produk tuan-tuan. Ni produk punya training. Ini hari Isnin tengah malam nak pergi hari Selasa. Okey, hari Isnin tengah malam nak pergi hari Selasa. Tu bolehlah ikut ni. Semua ni ada rakaman dia dalam channel YouTube syarikat. Ada rakaman. Tapi kalau tuan-tuan nak live, ikutlah masa-masa ni. Okey. Ni jam 8 pagi. Jam 8 pagi hari Jumaat. Yang ini tengah malam hari Jumaat. Okey, yang ini tengah malam hari Isnin. Tengah malam hari Isnin. Okey. Macam itulah. Tapi ini yang rasa semua penting kan. Cuma yang hari ini, yang ini cerita pasal opportunity lah. Okay, invite your pre-enrollees and listen to our co-founders share what makes Live Good such a great community. Okay, yang ini cerita update dan kita punya rank recognition lah. Jadi siapa yang naik pangkat tu kita akan announce kan. Dan juga training daripada leader-leader, sharing daripada leader-leader ni. Okay, so ini cerita produk. Tiga Zoom meeting, 3 sesi. Okay, kita nakkan satu ekonomi keluarga tu lah. So we are doing this for our family. We are doing this for our family. Sebab kita ni, setiap orang kita ni ada jangka hayat. We don't know. Maybe 2 years, 3 years kita dah tak ada lagi dah di dunia ni kan. Okay. So whatever we do, we do for our family lah. So kita ada waris kita yang kita boleh wariskan bisnes Live Good ini. Okay, kita boleh wariskan kepada keluarga kita. So we are doing this business for our family, for ourselves and for our family. Okay, jadi tidak sia-sia masa kita. So benda ni kita boleh wariskan kepada keluarga. So di ekonomi yang kita nak cipta ni ekonomi yang strong. Strong dan berpanjangan lah. Kita nak yang berpanjangan punya ekonomi yang boleh naik tuan-tuan ya. So ekonomi bukan mendatar. Kalau mendatar that is job. Ini kerja. Ekonomi yang mendatar tu ialah kerja. Occupation. Semalam saya pun tengok ada satu video bagus lah. Video tu bagus. Okay. Dia kata, ni cerita video semalam. Video TikTok. TikTok ke apa? Dia kata tuan-tuan, zaman dahulu, ni zaman dahulu. Zaman dahulu ada satu kategori manusia lah kan.
Kategori manusia yang mana mereka ini berbeza dengan kategori manusia yang lain. Berbeza. Manusia tetap manusia. Tapi mereka ini berbeza dengan kategori manusia yang lain. Mereka ni hidup. Golongan manusia ini hidup. Bergantung kepada manusia lain. Ada kategori manusia lain yang dia bergantung hidup. Dia tidak bebas. Kehidupannya itu tidak bebas. Dikawal oleh manusia lain. Itu yang dipanggil, zaman dahulu dipanggil apa? Dipanggil hamba. Manusia yang berstatus hamba, servant. Zaman dahulu lah. Zaman dahulu dijual. Manusia ini boleh dijual. Boleh dijual beli kan. Manusia. Itu servant lah, servant. Servant. Manusia. Kategori manusia tapi boleh dijual beli. Dan mereka ini bergantung hidup dengan masternya. Dia ada master dia. Master ini manusia juga. Dua-dua manusia tapi kategori lain. Ini master, ini hamba kan. Dan diberikan makanan lah oleh masternya itu. Jadi dia hidup ini, dia hidup, dia dapat kemudahan-kemudahan sebagai hamba, tapi hamba ini berikan masa, tenaganya kepada master. Tanpa kita sedari, tuan-tuan, benda ni masih sampai sekarang. The same thing. Servant ini sebab apa? Kalau kita kerja di government, apa dipanggil kita? Kita dipanggil apa? Kalau kita kerja di government, tuan. You are public servant. Itulah panggilan. Public servant. Servant. Dalam bahasa orang putih itu servant itu hamba lah. Dia sampai sekarang. Benda itu berjalan sampai sekarang. Sampai bila-bila. There are some people yang bergantung harap kepada orang lain. Dia tidak bebas. Dia berikan masa dia. Dia jual. Dia jual masa dia. Dan tenaga dia. Kepada orang lain. Itulah pekerja. Itulah istilah pekerja. Pekerja dia jual masa, dia tenaga dia kepada orang lain yang beli. Orang lain yang beli. Dan orang lain itu kalau dulu dia panggil master. Dululah, tapi sekarang dia tak panggil master, sekarang dia panggil majikan. But the same thing. Master majikan itu samalah. Istilahnya. Kalau sekarang dipanggil gaji. Majikan bagi gaji kepada pekerja. Kalau dulu master tu dia bagi rumah penginapan lah. Engkau jadi hamba aku bagi engkau makan, minum, tempat penginapan. Itu zaman dulu. Tapi sekarang aku bagi engkau gaji, engkau gunalah gaji itu, engkau makanlah, engkau bayarlah engkau punya penginapan semua tu. But your time and energy belong to me. Tenaga engkau, masa engkau, aku punya. Engkau tak bebas nak buat apa-apa. Kena ikut cakap aku. So sampai sekarang, benda itu berlaku. So ekonomi kita ni, kalau kita nak strong ekonomi yang strong, kita mesti kawal benda tu. Itu di peringkat awal tadi saya bagi tahu. Kita nak satu ekonomi. So ekonomi itu duit lah, tuan. Duit. Gaji itu duit kan? Gaji itu kan duit. Ekonomi itu duit lah. Kuasa kita. Kuasa membeli kita tu. So kita nak ekonomi kita ni wang.
yang mengalir pergi ke tangan kita atau akaun bank kita. Kita nak benda ni kita kawal under our control, bukan somebody else, bukan majikan, bukan siapa-siapa. Kita nak kita yang control, tak ada siapa yang boleh sabotage. Tak ada siapa yang boleh sabotage. Now, ramai orang suka bekerja di government. Kenapa orang suka jadi servant? Government servant. Dia sebab kata government kuat. Government ni kuat. Dia government, kerajaan. Walaupun kecil, walaupun dia punya income itu dia mendatar. Gaji kita tidak naik, dia mendatar je. Dia mungkin naik di ujung tahun. Naik sikit je lah. Kenapa orang suka bekerja dengan government? Sebab dia nakkan comfort zone. Dia nak comfort zone. Tak apalah 2000 sebulan tak apalah, tapi 2000 sebulan tu mesti ada. At the end of the month I get my 2000 kan. Aku dah tahu dah. Aku datang lewat ke, aku balik awal ke. Kerja government kan. Minum jam apa tu? Awal pagi pergi kantin minum kan. Tengah hari makan. Nanti petang-petang pergi minum lagi kan. Kalau tak di kantin, di pantry kan. Kan comfort zone. Walaupun duit yang kita dapat tu taklah besar mana kan. But people are looking for comfort zone. Dan comfort zone itulah pembunuh nombor satu kan. Pembunuh nombor satu. Pembunuh nombor satu kehidupan kita. Maksudnya apa? Setiap orang ini dia ada potensi dalaman dia. Potensi keupayaan dalaman dia untuk perform. Untuk dia perform. Menghasilkan sesuatu. Tetapi oleh kerana dia go for comfort zone. Contohlah gaji, kita ambil lah gaji 3,000 kan. Gaji 3,000 ni dia rasa selesa. Actually 3,000 tak banyak tuan. Tapi ramai orang kata 3,000 okey lah. 3,000 okey lah. Aku boleh hidup dah. Kalau bini aku juga kerja, kami dua orang, 3,000 jadi 6,000 lah. Jadi 6,000 sebulan tu kami boleh hidup lah. Dah selesa lah bagi mereka ni kan. Jadi kalau dia ada pemikiran seperti itu, bermakna sampai mati dia akan kerja di situ. Dia akan kerja di situlah, sama ada di government kau, kilang ke, syarikat-syarikat swasta ke. Kalau dia rasa selesa di situ, bermakna dia akan sampai mati lah. Sampai dia pension lah maksudnya. Dia akan berada di situ. Dan dia tidak akan keluarkan kemampuan dia. Setiap manusia ini mempunyai kemampuan yang besar yang boleh lebih daripada 6,000 ni, 3,000, 6,000 ni. Kemampuan kita ni boleh besar daripada itu. Semua orang mampu untuk menghasilkan income more than 6,000 or 3,000. This is small. Gaji ini kecil berbanding dengan kemampuan manusia. Kalau dia keluar daripada comfort zone ni, dia keluar tuan-tuan. Go outside and gunakanlah kemampuan diri itu untuk cipta income lebih besar daripada 3,000 or whatever gaji yang tuan-tuan ada sekarang lah. Killer number one.
is comfort zone. The killer of your dreams. Pembunuh impian kita. Pembunuh kemampuan diri kita itu. Okay. Jadi nak keluar dari comfort zone ini perlu kepada keberanian. Hanya yang berani saja yang mampu keluar daripada comfort zone. Dia perlukan keberanian. Kan? Kerana dia tuan-tuan akan tinggalkan comfort zone tu. Sebab kita keluar kat sini, kita akan tinggalkan comfort zone tu. Dia ada risiko yang kita kena tangguh. The risiko of volatile. Bahasa orang putih volatile. Volatile economy. Rezeki yang macam ombak. Rezeki macam ombak. Dia bukan tenang, tuan. Kalau comfort zone tu dia tenang. Tenang. Comfort zone tenang, tuan. Sebab gaji kan. Tapi kalau business, once you go outside and you venture, tuan-tuan venture ke satu alam, dipanggil alam lautan itu, lautan biru tadi tu. Kan, lautan biru tu, the blue ocean. Lautan biru dia bergelombang. Dia tak tenang. Dia bergelombang sebab dia besar, tuan-tuan. It's a big ocean. Tapi di situlah, tuan-tuan, banyak rezeki. Di blue ocean itulah kita boleh dapat income satu bulan boleh sampai 100,000. Kita kena pergi ke dalam blue ocean. We go there. Keluar daripada kepompong tu, kepompong comfort zone tadi tu. Kita kena keluar tu, pergi ke blue ocean. Kita boleh cipta income 100,000 a month. Tapi kena beranilah. Kena beranilah. Dan kena ada prinsip. Kena ada prinsip lah. Jangan buat sesuatu tanpa perancangan. Kena rancang elok-elok. Okay? Jangan terjun terus pergi. Bukan kita, contoh ada majikan sekarang kan. Tuan-tuan ialah servant. Pekerja. Sekarang kita bekerja. Saya ni ada kerja, masih muda saya, contoh. Tuan-tuan masih muda, umur mungkin baru 30 tahun. Baru kahwin ni, kan? Baru je kahwin kan. Anak pun belum ada lagi ni. Contoh kan. Tuan-tuan sekarang bekerja, mungkin gaji dengan suami isteri mungkinlah adalah 6,000 sebulan kan. Okay? Bolehlah sewa rumah teres apa semua tu, adalah kereta Proton ke, Pro 2 ke. Bolehlah makan, sediakan makan kan. Bolehlah hidup. Itulah kita panggil comfort zone. Bolehlah hidup. Tidaklah selesa sangat, tapi bolehlah hidup kan. So Sipu bagi tahu tuan-tuan kena rancang ekonomi. Sebab ekonomi of 6,000 is not comfortable. Sebenarnya bukan comfort zone pun. Dia bukan comfort zone sebenarnya tu. Kan? Sebab dia tak comfortable, dia tak selesa. 6,000 ni tak selesa lagi, tuan-tuan. Kalau nak pergi selesa, dia kena atas 10,000. Income atas 10,000 itu kira selesa. Ini belum selesa ni. Dia tahap nafas je tu. Banyak benda tak boleh buat, banyak benda tak boleh beli kalau 6,000 saja. Okay? Nak pergi ke 10,000 barulah kita panggil comfort zone. Tapi kita nak rancang ekonomi kita nak strong. Kalau tuan-tuan harap kepada majikan ini ada risikonya, tuan. Kecuali government lah. Kalau government tuan-tuan punya majikan itu strong. Yes, government strong. Okay, kalau tuan-tuan bekerja sebagai public servant, majikan ialah kerajaan. Itu strong lah. Tapi kalau tuan-tuan bekerja di kilang, kerja kilang, tak kisahlah manager kah, kuli kah, apa kah, eksekutif kah, non eksekutif kah, atau mana-mana syarikat lah, syarikat. Syarikat ini tidak strong.
Okay? Kecuali syarikat yang ada kaitan dengan government. Government dia ada anak-anak syarikat dia, itu strong lah tuan-tuan. Okay? Tapi kalau syarikat yang sendiri punya syarikat dan is not international, itu tidak strong. Okay? Anytime syarikat tu boleh move list, anytime syarikat tu boleh jatuh dia punya ekonomi, dan tuan-tuan juga jatuh sekali dengan syarikat itu. Okay, but walaupun tuan-tuan punya majikan strong, tuan-tuan kena buat rancangan ekonomi juga, kerana kita nak hasilkan satu ekonomi yang powerful. Kita nak satu ekonomi yang boleh mencipta income bukan 10,000, bukan 10,000, atas 100,000. Dalam Live Good, dalam Live Good ini kita nak cipta income more than 100,000. Bermakna angka 6 digit lah. Angka 6 digit. Dan boleh sampai kepada 7 digit. 1 million a month. Tapi sekurang-kurangnya kita nakkan income 100,000. So ini perancangan ekonomi kita. Nak kuatkan ekonomi kita melalui Live Good ini, kita nakkan satu income more than 100,000. Barulah semangat kan? Barulah semangat. Kalau nak setakat 10,000 tak power lagi tak? Tak power lagi kan? Tapi kalau kita kata, I want to create satu income every month more than 100,000. Kalau kita dah dapat income macam ni, Live Good are producing income, a monthly income. Live Good producing 100K a month for me and my family lah. Ini menjadi kita punya income yang regular income every month more than 100,000. Tuan-tuan sudah mencipta satu ekonomi yang powerful, sangat powerful, sebab duit ni tuan-tuan boleh diversify. Maksudnya duit tu kita boleh bentukkan dia dalam bentuk aset. This money, regular income ni, kita jadikan dia aset. Pelbagaikan. Diversify maknanya pelbagaikan. The rich become richer. Orang kaya bertambah kaya. Kenapa? Kerana dia diversifykan dia punya duit tu kepada beberapa aset. Jangan letak dalam satu basket. Jangan letak dalam satu tempat. Kita tidak tahu yang aset kita itu yang di situ mungkin tidak berapa bagus. Jadi kita diversify. Kita boleh diversify because this is a big money. 100,000 ni besar ni tuan-tuan. Kita boleh guna duit ni untuk beli bangunan. Contoh bangunan hartanah lah, hartanah. Kita boleh masuk dalam real estate. One of the biggest market in the world yang menjadikan manusia jutawan-jutawan dan ramai yang jadi billionaire.
ialah satu industri yang dipanggil real estate. Dan orang Melayu, tuan-tuan, walaupun kita ni asal Malaysia, Melayu punya real estate possession tidak banyak. Kan? Sebab kita tidak diajar benda ni. Okay? Masuk sekolah darjah 1. Darjah 1, lepas tu sampai masuk universiti. Tidak ada siapa yang ajar kita untuk memiliki aset real estate. Sekolah tidak ajar itu. Apalagi nak harapkan bapa mak kita kan, mak bapak kita lagilah. Minda mereka ni minda bekerja. Go to school, find a job. That is apa yang diajar. Pergi sekolah, belajar rajin-rajin, cari kerja. The mindset of a servant, not the mindset of a master. Itu minda orang servant, hamba. Bukan minda orang yang menjadi tuan. Master itu tuan. Bukan minda majikan. To be strong in economy, kita mesti ada mindset seorang tuan. Mindset seorang majikan. Tapi tak payah majikan lah. Sebab majikan ni dia perlu ada servant bawah dia kan. So dalam live good ini, kita bukan majikan. Tapi kita bukan servant. Okay, dalam live good, kita bukan majikan. No. Tapi kita juga bukan servant. Kita bukan pekerja. So what are we? Kita apalah? Kita adalah independent. Independent business owner. IBO. Apa jawatan kita? Apa kita punya kerjaya? Kita adalah IBO. Independent Business Owner. We own the business. Kita pemilik perniagaan. Bebas. Independent itu bebas. Tidak bergantung pada siapa. We are independent business owner. Dan bisnes kita ni the whole world. Global. Dengan hanya kita berpijak kepada platform. Kita berpijak di atas platform bernama Live Good. Okay, kita boleh surfing macam surfboard lah ni tuan-tuan ya. Kita boleh surfing ombak ekonomi itu. Tambah lama tambah mencabar tuan-tuan. Ekonomi tambah lama tambah mencabar. It's not easy. Getting tougher and tougher. Year by year. Setiap tahun. Ekonomi tambah mencabar. Okay. Kita dah lalui COVID. Macam mana COVID itu efek ekonomi kan. Ada orang mati. Ramai yang mati because of ekonomi terjejas. Bukan mati kerana COVID dan bukan mati kerana COVID, mati kerana kesan, tekanan ekonomi. Ramai, ribuan manusia yang mati kerana tekanan, bukan virus. Bukan virus COVID tu. Okay? Dan ini menjadi satu COVID punya virus ni menjadi satu isu lah, menjadi satu isu. Okay? Some people say tidak ada benda tu. Some people say, okay? So kita pun tak nak argue macam itulah. But tekanan dia, ramai manusia yang bunuh diri bila berlaku dulu. Ramai yang
Tekanan terlalu kuat sampai bunuh diri. Because ekonomi terjejas. Tak boleh cari makan. Tak boleh cari makan, dia dah mata dah hitam, gelap, tak tahu apa nak fikir, the shortest way bunuh diri. Kan? Walaupun agama kita kata siapa bunuh diri neraka sudah. Tidak boleh kita putus asa. Sebab yang bagi rezeki kita ni Tuhan kan. Tak boleh kita bunuh diri because of ekonomi. But itulah kesnya yang lepas-lepas kan. Betapa gawatnya ekonomi masa itu. Dan ada ura-ura juga katakan maybe the second wave, gelombang kedua ni COVID mungkin akan muncul balik. We don't know lah. Kita pun tak tahulah, kan? Tak tahu. We don't know. But maybe can happen. Jadi yang kita kena fikirkan ialah what can we do? What can we do to protect ourselves? To protect ourselves. Benda-benda besar tu tak boleh kita kawal. But at least aku sediakan satu ruang benteng pertahanan keluarga aku. Macam tu. So berapa ramai orang masa COVID yang injek? Boleh katakan 99.99% manusia pergi injek. Because tekanan tu. Walaupun kerajaan kata siapa suruh injek? Bukan dipaksa. Kan? Contoh tengok video pasal Prime Minister New Zealand. Prime Minister New Zealand kata, yang bila ditanya kan, bila ditanya pasal COVID, the effect of COVID injection tu, itu sudah fakta tuan. Dia negative effect to the body. Negative effect to the body. Siapa yang tidak ambil injection, you are the lucky person. Okay, siapa yang tak ambil injection tu, you are the lucky person. Sepatutnya tak ada siapa ambil injection. Sepatutnya lah. Jadi siapa yang tak ambil injection, you are the right thing to do. So PM New Zealand kata, kami tak paksa pun. Kami tak paksa pun. Jadi tak boleh salahkan kerajaan sebab kerajaan tidak paksa. Is pilihan nak ambil injection atau tidak. Okay? Sebab government dia ada pressure dari atas tuan. Jadi kita ni ada individu punya choice. Ada pilihan kita. Nak ikut ke tak ikut? Nak ambil ke tak ambil? Tidak boleh dipaksa kan. Jadi Sifu salah seorang. Sifu tidak ambil injection. Okay? Dari satu keluarga Sifu tak ambil injection. Jadi kita kena ada pendirian, kita kena baca the world, how the world is governed, macam mana dunia ini ditadbir. Kita kena belajar tu. Tidak ada diajar di sekolah, tidak ada diajar di universiti. Ilmu-ilmu ini kita kena pelajari di luar daripada sekolah, pendidikan sekolah ni. Learn about the world, how the world is governed. Macam mana dunia ini dikawal, ditadbir lah. For our life lah tuan. Sebab dia affected kita ni. Dia affect. Dia akan mempengaruhi kita. Sebab tu sebab kata dunia mempengaruhi Malaysia, Malaysia mempengaruhi keluarga kita. Kalau kita tidak tahu benda-benda ni, kita boleh ikut-ikut saja. We follow what the mass kan. Sedangkan benda tu tak betul. Jadi kita kena understand the situation. Okay, so why I do live good? Sebab daripada live good ini Sifu boleh Sifu boleh berdiri di sini di platform live good ini untuk mengharungi gelombang-gelombang ekonomi yang akan datang ni tuan. We don't know. Ekonomi akan bertambah teruk. Okay, kalau kita tak kuat, kita boleh hanyut. Kita boleh tenggelam dalam badai tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi itu. Kan? Sebab kita
Setiap bulan kita kena guna duit untuk hidup, tuan. To live, kan? Live. To live, hidup. Kita mesti ada income. Mesti ada income. Kalau tak ada income atau income tak cukup, so kita punya hidup ini akan merana ni, akan terjejas. So that's why nama Live Good ini so excellent, sebab kita nakkan satu kehidupan yang bagus. Live in a good condition. Live good itulah makna dia, tuan. Kita nak live, hidup dalam kondisi yang bagus. Dia bukan kebetulan, it's not kebetulan. There is nothing accidental in this world. Kan, dia bukan kebetulan nama tu. Memang Tuhan dah jadikan macam tu. Kan? Ialah dipikir oleh kita punya CEO. Buat siapa yang letakkan di dalam kepala otak dia tu? Tuhan lah. The name Live Good is a good name. Okay, nama yang besar tu. Okay, jadi kita berada dalam satu platform ni. Jadi kita kena sedar, bila kita dah jadi ahli Live Good, kita kena sedar kekuatan yang boleh kita manfaatkan. Itu yang kita dah bincang 2 hari lepas kan. Apa manfaat yang kita boleh dapat daripada Live Good. Kita ada forum kan 2 hari lepas. Tuan-tuan yang bercakap kan. Tuan-tuan yang bercakap, tuan-tuan dengar kawan-kawan kita bercakap apa manfaat yang kita boleh perolehi daripada perniagaan Live Good ini. Okay, so tuan-tuan kena berfikir Live Good is a movement. Live Good is a movement. Satu gerakan ekonomi. Satu gerakan ekonomi dunia lah. Sebab dia kan global. Kena pandang macam tu. Live Good it's not MLM. Yalah, walaupun dia MLM. But jangan pandang dia MLM. Jangan sempitkan dia kepada skop MLM tu. Kita kena pandang sebagai satu movement, satu gerakan community, satu gerakan people, manusia untuk membina ekonomi keluarga lah. Kalau itu yang kita kena buat, everybody, semua orang wajib fardu ain. Okay. Kalau tuan-tuan baca Quran, dia banyaklah ayat-ayat yang menyuruh kita mencari rezeki untuk membina rezeki kita tu. Rezeki itu ekonomi lah. Rezeki itu ekonomi lah. Kan? Bahasa ekonominya ekonomi lah. Kan? Bahasa agamanya rezeki. Okay. Yang bagi makan, of course, secara hakikatnya Tuhan yang bagi kita makan. Tuhan yang bagi kita ekonomi kita. Secara hakikat. Ilmu hakikat tu. Okay. Tetapi secara syariat, hakikat, syariat. Syariat itu perlu amal. Kalau hakikat tak payah amal, dia percaya tau. Belief. Itu hakikat, belief. Tapi dalam agama kita ini dia ada hakikat, ada ilmu hakikat, ada ilmu syariat. Syariat ni mean amal. Perbuatan kita ni dituntut untuk kita melakukan. Dari segi syariat kita kena berniaga. Bekerja lah, tapi bekerja sebagai seorang usahawan. That is a better career daripada seorang hamba, seorang servant. Okay, so it's a big task, tuan-tuan. Kita berada dalam satu gerakan ni. Okay, gerakan kita nak gerakkan people
community lah. Community, people. Regardless dia punya bangsa. Tak kisah bangsa, tak kisah agama dia. Okay, people. Buat baik kepada semua orang. Bukan buat baik kepada bangsa sendiri, kepada agama sendiri, no. Kita buat baik kepada semua orang. Sampaikan kebaikan yang ada dalam Live Good kepada semua orang untuk kita kuatkan kita punya ekonomi. Okay, ekonomi kita, keluarga kita, kawan-kawan kita lah. Our community lah. Dengan Live Good. Dengan Live Good. Jadi tugasan kita ialah to learn. Learning. That's why I create the academy kan. Kenapa sebab buat academy? Because to do something. Bila kita nak buat sesuatu, we need knowledge. Mesti ada knowledge lah. To do something, kita mesti ada ilmu. Ilmu about our platform. Platform kita ni. Sebab ini platform yang kita berdiri di atasnya. Kita berdiri di atas platform Live Good ni. Jadi kita kena tahu everything about Live Good punya system. System Live Good. Dia punya education system. Dia punya product system. Dia punya back office system. Dia punya falsafah of our board of directors. Dia punya kekuatan of our board of directors. Kita kena kenal our board of directors. Everything about Live Good. Kita kena pelajari itu. Okay? So that is the first step. Is to learn. Everything about Live Good. Sehingga kita menjadi seorang yang berilmu. Kita menjadi seorang yang berilmu. Kalau bahasa agama dipanggil ulama. Menjadi ulama. Ulama itu bukan, dia bahasa dari segi bahasa, ulama itu orang yang berilmu. Tapi kalau dalam society kita kata ulama yang ilmu agama. But not necessarily. Tidak semestinya agama. Ulama itu orang yang berilmu. Okay? Ialah bahasa kalau kita dalam bisnes kita guna perkataan seperti sifu, master trainer. People are using this kind of term sekarang. Okay? Orang yang ada ilmu, orang yang berilmu. That's why you are in this Zoom meeting. Kenapa kita ajak orang masuk dalam Zoom meeting? Kerana kita nakkan ilmu itu. Dan Zoom meeting ialah ilmu yang free. A free knowledge yang tuan-tuan boleh dapat daripada Zoom meeting. And it is live. It's a live kan. Benda yang live. Okay? So every time sibuk buat Zoom meeting dia mesti ada perbezaan. Dia tidak 100% the same. Malam ni dengan 2 days ago, different. 3 days ago, different. Walaupun ada juga sikit-sikit persamaan. Tapi kalau tuan-tuan perasan sekarang yang saya bercerita ni daripada awal sampai sekarang, 95% different. From the 3 days, 4 days, 5 days ago. Different. Totally different. Cara yang ilmu yang saya sampaikan ni. It is the new things. Yang saya sampaikan new things. Okay, sebab itu tuan-tuan kena every day. Kalau ada masalah, pastikan ikut Zoom meeting. Pastikan ikut Zoom meeting.
Ya, most of the time lebih kurang sama, maybe 80% the same. But there are certain time totally different, totally different. Tapi tidak ada satu hari dengan satu hari yang totally sama, tidak ada. Mesti ada perbezaan 20%, 10% beza. It's a new thing yang saya akan sampaikan. Kalau tuan-tuan perasan lah. Ya. Cuba tengok yang rakaman Zoom meeting tu kan. Dia mesti lain-lain sikit tu, ada perbezaan. So nak kuatkan, jadi tuan-tuan kena belajar dan belajar, dapatkan ilmu dan take action. Mesti ada action. Knowledge tanpa action is nothing. Knowledge tanpa action is nothing. And kalau dalam agama dan kalau dalam agama, knowledge yang tidak ada action, bahaya. Because you will be questioned. Kita akan ditanya. Kenapa tidak amalkan ilmu tu? Ditanya. Kita ada ilmu tapi tak buat. Ditanya. Di padang mahsyar nanti ditanya. So ada beban. Ilmu itu ada beban dia. Kalau tidak diamalkan, so kita kena take action. Sama dalam business. Dalam business the same thing. Nobody will punish you, but life will punish us. Kehidupan kita ni akan menghukum kita. Kalau kita ada ilmu tapi tak amalkan, bagaimana tuan-tuan tidak akan berjaya. Kita tidak akan mencapai sukses kalau tidak diamalkan ilmu tu. Jadi ilmu tanpa amal means you are going to fail. Failure. Ada ilmu tapi tak amalkan. So failure lah, kegagalan lah dalam hidup. Okay, kita belajar ilmu dalam live good, but we don't act upon it. Gagal kita akan gagal. Jadi kalau kita nak berjaya, kita kena belajar dan amalkan apa yang kita tahu itu. Amalkan. Barulah kejayaan akan muncul. Okay, so action. The more action we have, dia kadang-kadang ilmu ni tak perlu banyak pun. Ilmu ni kadang-kadang tak perlu banyak. Tapi kalau kita amalkan dia, banyak amalan. Banyak amalan daripada ilmu yang sedikit tu is better than banyak ilmu tapi amalan sedikit. Okay, ilmu yang sedikit tapi amalannya banyak is better, lebih bagus. Lebih berjaya hidup kita berbanding ilmu yang tinggi. Macam-macam ilmu kita belajar tapi amalan sedikit. Dia bergantung pada amalan ni. Tapi amalan itu mestilah berlandaskan ilmu. Banyak amalan tapi tidak berlandaskan ilmu tak guna. Sia-sia. Kerja rajin tapi tidak berlandaskan ilmu. Sia-sia. You are bound to fail juga. Gagal. Tidak, sebab tindakan tidak berasaskan ilmu. Kadang-kadang kita tengok orang tu rajin betul buat kerja. Tapi tidak berjaya. Because tindakan dia tidak berasaskan ilmu. Main hentam kromo je. Hentam kromo je lah. Lantak je lah. Lantak saja fail lah. Okay, it must come from knowledge. Okay, knowledge yang sudah proven. Knowledge yang sudah proven. Dibuktikan. Berhasil kalau dibuat. It is from experience. From experience. That's why we need a mentor yang sudah ada pengalaman dia. Not the new person, tapi orang yang sudah berpengalaman dalam dunia itu, dalam bidang itu. Belajar daripada knowledge yang sudah ada pengalaman, diamalkan ilmu itu. That's why Sibu panggil Sibu punya Zoom meeting ni masterclass. Kenapa Sibu kata masterclass? Masterclass circle.
Zoom meeting kita ni Sibu panggil Master Class Circle. Nah, macam tuan-tuan tengok video-video Master Class Chef kan, Chef dia ada Master Class dia kan. Pelajaran yang disampaikan tu daripada pengalaman chef tu. Sama juga Sibu dah 30 tahun, lebih 30 tahun dalam dunia networking. Jadi apa yang Sibu cakap ni daripada pengalaman 30 years punya pengalaman. Nah tu, it's not something yang baru Sibu pelajari, tidak, sudah 30 tahun. So learn and act on it, okay? Belajar dan amalkan, belajar dan amalkan. Belajar dan amalkan. So that's why Sibu kata coachable. Coachable maksudnya orang yang boleh diajar. Orang yang boleh diajar, coachable kan. Perlu tu tuan-tuan. Okay, sifat coachable ni penting sangat dalam bisnes. Okay, dia macam orang yang ibarat gelas dia tu. Gelas dia tu empty, kosong. Gelas yang kosong. Jadi ilmu tu seperti air yang kita masukkan dalam gelas tu. Nah, ini maksud orang coachable. Dia boleh terima ilmu. Tapi kalau tuan-tuan ibarat sebuah satu gelas yang penuh, ada air di sini. Kalau kita curahkan ilmu, dia tak masuk, tuan-tuan. Dia keluar. Sebab sudah ada, tuan-tuan sudah ada di sana air yang dalam gelas tu. So these people are not coachable. Banyak mana pun kita bagi dia ilmu, dia tak terima sebab dia kata dia lebih pandai. Dia dah ada ilmu, dia kata tak payah. So whatever dia listen, dia akan keluar. Those kind of people are not coachable. Tidak coachable. Okay, walaupun kita ni berilmu, tapi kalau kita nak belajar, adab belajar. Adab belajar, walaupun kita ada ilmu, kita mungkin ada ilmu ABC. Tapi yang kita nak belajar tu ilmu DCE. DEF. Jadi tuan-tuan ada ilmu ni, tapi tuan-tuan tak ada ilmu ini. Okay? Jadi you have to empty your glass to learn about this thing. Tu kena be humble ourselves to learn from somebody yang ilmu tu kita tak ada. Kita ada ilmu lain tapi tak ada ilmu tu. Jadi kita nak belajar ilmu ni, we have to humble ourselves, listen, empty our glass, biarkan ilmu ni masuk dalam kita punya gelas. Like that lah. Okey, dah pukul 11 tuan-tuan . Panjang juga . Dah sampai pukul 11 dah. Tak ada slide. Sibu tak guna slide malam ni. Ni from, tak ada skrip pun. Sibu tak sediakan skrip ni. Dia datang daripada otak terus ni tuan-tuan. Direct. Okey, ada soalan tuan-tuan nak tanya about this topic. Okay, so apa duit yang tuan-tuan belajar sebelum ni lah. Commission tu lah. Kita dah belajar kan banyak kali dah. Commission matrix, commission sponsor, commission matching. Itulah duit yang kita nak perolehi dari situ. Okay, yang tu tuan-tuan tengoklah Zoom meeting yang lepas-lepas. Kita dah banyak kali kita cerita yang tu. Okay, jadi malam ni kita nak cerita pembuka minda kita ni. How to be. Kena berani. Okay, kena berani untuk mencipta income yang stabil. Tak payah resign tuan-tuan. Kalau tak ada kerja, buat part time. Buat part time. Sampailah tuan-tuan punya income dalam Livegood ini melebihi income yang sekarang. Kalau makan gaji dapat 5,000, let's say your income here already 15,000. 3 kali ganda daripada gaji. Dan every month they increasing. Kalau 3 kali ganda daripada gaji, it is time to say goodbye to the job. Say goodbye to your boss. And boss, today I'm firing you.
Today I'm firing firing you. Kan saya yang pecat bos. Okay. Bukan bos pecat saya pecat bos. Okay, today I resign. So kena ada tu tuan-tuan. Tuan-tuan kena ada plan perancangan untuk pecatkan tuan-tuan punya bos tu. Maksudnya tinggalkan tuan-tuan punya kerja tu. Because kerja is not a good thing to your future lah. Okay, it's a servant job. Servant itu kerja itu is a servant. Itu hamba tu. Jadi kita tak mau jadi hamba selamanya kan. Satu hari nanti saya nak free. Saya nak bebas daripada kerja tu. Kerja tu seperti rantai tu yang ikat kita. So kita nak pecahkan rantai itu to be free person. Okay, satu hari. Jadi tuan-tuan kena plan gunakan Live Good ni, cipta income triple. 3 kali ganda lebih besar daripada gaji itu. Sebelum itu tandanya tuan-tuan dah pecahkan rantai. Kalau belum sampai ke tahap itu 3 kali ganda, belum pecah rantai lagi tuan-tuan. Tuan-tuan masih tak boleh lepas tu. Okay. So work hard until you punya commission dalam Live Good 3 times of your job. Masa tu gari tu dah terlepas lah. Okay. Then you have the power to say, I'm resigning today. I want to be free. From this day onward, I'm free person. Kan, aku boleh pergi mana-mana, aku suka hatilah guna masa aku kan. Pagi-pagi jam 7 orang lain pergi kerja, kita masih di rumah. Okay. Having breakfast with our loved ones. Kan tak payah gopo gapa. Kan, that is the life yang kita nak hidup. Lebih-lebih lagi tuan-tuan yang masih muda ni. Umur baru 25 tahun, 30 tahun kan. There's so many years ahead. Alangkah baiknya kalau tuan-tuan ada puluhan tahun lagi, hidup puluhan tahun lagi, hidup sebagai orang bebas. Bukan makan gaji. Orang yang bebas gunakan masa. You are still young, you can travel the world. Umur 30 tahun dah pergi Perancis, dah pergi Moskow, dah pergi New York, dah pergi London, dah pergi Sydney. Pusing dah satu dunia kan. Lebih baik umur sehat, umur yang muda, kita berjalan keliling dunia daripada umur yang macam si Pun ni dah dekat-dekat 60, 58 kan. Bila masa tulang kita masih kuat kan, kudrat kita masih kuat, itu lebih bagus masa kita guna untuk berjalan. Okay. That is the right time lah. Sepatutnya lah. Nah, bila kita full of energy, masa itulah kita nak tengok dunia ni kan. Okay, so the young ones, inilah peluang untuk anda. Gunakan masa muda tu untuk kita bekerjaya di dalam Live Good. Okay, gunakanlah platform ni. Live Good ini untuk cipta kehidupan yang fantastic. Kehidupan yang seronok, kehidupan yang interesting. Bukan bosan-bosan. Kalau pakai gaji dia bosan. Every day the same people kita tengok. Kan, the same routine job kita buat. Routine job. Benda yang rutin tu bosan. Benda yang sama kita buat setiap hari tu dia membosankan. Tapi kalau tuan-tuan dalam Live Good, tuan-tuan boleh everyday new things. Kan, kalau tak everyday pun every week. Benda-benda yang baru kan. Kita buat kerja kita tu benda-benda yang baru. Jadi dia tak boring. Alright, dah pukul 11. Kalau tak ada soalan, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Nak tanya sekejap. Yep. Ini this the what do you call matrix bonus nih. Dia my matrix dia sudah sampai ke peringkat 6 tau, tapi cuma dia belum penuh. Maknanya walaupun belum penuh, saya masih tetap dapat di matrix bonus kan? Gitu. Walaupun dia belum penuh.
Kalau Ya. penuh tuh 2, 4, 8, 16, dan 32, 64. Hmm. Level 6 cuma ada 2 orang saja. Ya. So, apakah saya akan dapat bonus from the 2% di level 6 itu nanti? Okey, matrix. Susunan matrix berdasarkan apa? Susunan matrix berdasarkan sponsor. Ingat semua beritahu. Matrix come from sponsor tree. Apa yang berlaku dalam sponsor tree dia berlaku dalam matrix. Dia bukan begini tuan. Dia bukan dia punya filling up tu bukan begini. Kalau begini ini dipanggil auto matrix. Dia begitu. Tapi kita punya ini adalah force automatic. Force automatic bermakna daripada bonus sponsor, daripada sponsor tree. Dia daripada sponsor tree. Siapa yang buat sponsoring? Siapa yang buat sponsoring? Jadi matrix kita di sini. Contoh kita punya matrix anda. So kita punya unit level. Siapa sponsor siapa? Nah, dia bergantung pada sini. Whatever yang berlaku di sini, dia akan mempengaruhi di sini. Jadi boleh jadi di sini ada, sini tak ada. Dia pergi sini. Ada sini. Sini mungkin tak ada lagi. Dia jalan dekat sini. Jadi boleh jadi ini tak penuh. Level 1 boleh jadi level 2 tak penuh dah pergi level 3. Boleh. Because dia berdasarkan sponsor. Orang ni sponsor. Dia pergi bawah sini lah. Mana boleh pergi sini? Dia tak akan pergi sini. Itu yang sebab kata dia ada kosong-kosong sini. Dia ada lubang-lubang. Lubang-lubang sebab apa? Tidak ada. Orang ni tidak sponsor, orang ni tidak sponsor. Jadi yang sponsor orang ni, jadi sini yang bergerak dulu. Matrix sebelah sini yang jalan dulu. Ini tak jalan lagi. Dia bukan mesti penuh setiap level, tidak. Dia berdasarkan siapa sponsor. Jadi orang ini sponsor, mesti bawah dia lah. Mesti masuk di bawah dia. Sebab tu ada, kalau tuan-tuan tengok matrix, ada level 3 belum penuh, tapi level 4 dah ada orang. Memang macam tu. Memang macam tu. Because yang control kita matrix ialah unit level. Whatever here will affect here. Maknanya walaupun itu level belum penuh, ahli akan dapat di matrix bonus, bukan? Dan walaupun itu orang bukan macam take my case for example, level 1 saya spill over from atas. I think from si pupunya orang tu. Line 1 2 orang. Satu kiri satu kanan, bukan my direct sponsor. But I still get di RM1.15 from setiap orang, kan? Begitu? Ya. Ya, oke. Itu yang saya tanya, minta komentar. Oke, thank you very much. Contoh. Katalah anda di sini. Ini anda ni. Katalah Sifu di sini, contohlah. So bila Sifu sponsor bermakna katalah tuan-tuan ialah orang pertama yang Sifu sponsor. Jadi anda di sinilah. Orang yang kedua yang Sifu sponsor dia masuk sini. Yang ketiga Sifu sponsor dia akan pergi sini. Yang keempat Sifu sponsor dia akan pergi sini.
Yang kelima akan pergi sini. Kalau Sifu seorang yang sponsor lah. Yang keenam dia akan pergi sini. Okay, now ini anda. Sifu dah bagi 2 orang kat sini. Okay, kata ini si A, si B. Ini spill over daripada Sifu kepada anda. Ya. Dan A dan B ini dia aktif. Dia juga akan sponsor orang. Jadi yang dia sponsor tu akan penuh dia punya, akan isikan dia punya matrix. Macam mana Sifu buat tadi, dia buat juga macam tu. Sama juga si B. Kalau dia aktif, dia akan penuhkan juga dia punya matrix. Okay. Jadi anda ni dapat penuhkan tuan-tuan punya matrix daripada Sifu dan juga orang-orang ini. Orang-orang ni juga aktif. Dia akan bina dia punya matrix. Jadi bersambung-sambung. Jadi tuan-tuan punya matrix itu bergerak atas dasar permulaannya Sifu yang bantu. Tapi lepas tu mereka ni sendiri akan buat. Setiap orang yang jatuh di dalam tuan-tuan punya matrix, tuan-tuan dapat RM1.15. Setiap bulan lah. Setiap bulan. Okay. Jadi ini kesnya. Jadi bila tuan-tuan nampak macam ni, tuan-tuan pula sponsor. Jadi tuan-tuan sponsor itu dia tengok mana kosong. Di mana bawah kita yang kosong. Ikut kiri, 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 kanan, kanan, kanan tu. Jadi kalau maybe tuan-tuan sponsor lepas 3 minggu. 3 minggu mungkin dah ada 10 orang di bawah sini. 10 orang yang digerakkan oleh upline. Okay. Upline punya spillover dan spillover itu pula bergerak. Jadi boleh jadi 10 orang dah ada kat situ. Okay. Jadi bila tuan-tuan bergerak lagi, jadi tuan-tuan isikan mana yang kosong lah. Macam tu. Jadi itu yang dipanggil teamwork, tuan-tuan. Tuan-tuan bagi sumbangan, tim juga bagi sumbangan. Dan sumbangan tim dan juga tuan-tuan punya sumbangan sendiri itu dikira RM1.15 satu orang. Okay? Macam tu. Jadi dia tidak akan penuh. Dia tidak akan penuh ikut level. Dia bukan macam ni. Kan? Kalau macam ni dia penuh sini baru turun bawah. Tidak. Dia tengok siapa sponsor siapa. Okay? Boleh jadi tak sini separuh penuh dah turun bawah. Yes, boleh jadi. Dan itu yang biasalah. Itu yang biasalah. Kan? Jadi kalau kita tengok 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ini kalau penuh-penuh macam ni. Tapi kadang-kadang belum ada 8, di sini ada 7, mungkin 6. Dah turun bawah dah. Yes. Sebab 6 orang di sini dia buat kerja. So 6 orang ni bila dia sponsor orang mesti ada bawah dia. Jadi tak penuh pun kita punya, belum ada 8 pun dah ada orang di sini. Gitu. Jadi boleh sampai dia maybe 10 level dah boleh sampai, tapi tidak penuh. Okay, dia akan penuh nanti kemudian lah. Bila orang-orang ni masing-masing akan bawa orang dia, jadi dia akan penuhkan 8 ni. Sama juga 8 ni, nanti dia akan bawa orang dia akan penuhkan semua 16 ni. Kemudian. Okay. Okey, ada soalan lain? Okay, tapi yang pentingnya itulah yang saya ajar ya, tuan-tuan ya. Everybody at least bring in 3 people. At least bring in 3 people. 3 orang. Kenapa 3? Sebab kita nak pergi kepada diamond. Nak pergi kepada diamond. Everybody mesti pergi ke situ, ke diamond. Diamond tu tidak boleh tidak. Mesti ada 3 orang yang kita taja. Tidak boleh capai diamond kalau tidak ada at least 3 lah. Okay, diperlukan 3 cabang tu. 3 cabang, 3 sponsor lah. Macam tu. Okay. Nobody can be a diamond without sponsoring 3 people. It is just impossible. Sebab itu syarat dia. Syarat. Kita perlukan 3 platinum dalam grup yang berlainan. 3 platinum dalam grup yang berlainan. Jadi mestilah kita sponsor 3 kan. So everybody mesti sponsor 3, tak kisah berapa lama, but bring in 3 people. Jadi 2 itu, sekurang-kurangnya 2 itu untuk kita. Satu lagi spill over. Kan? Jadi everybody sedekah 1. 2 untuk kita. Wajib kita sponsor 2 sebab itu dia branch out 2 kan. Dia branch out 2. Kiri kanan kan. Kiri kanan, 1 kiri 1 kanan.
So semua orang sponsor 3, 2 untuk diri kita, 1 lagi untuk spill over. Jadi kita bagi sumbangan 1 orang ke dalam tim. Okay, so sinilah rasanya. Okay, dan kita berhentilah, sambung lagi besok insyaAllah. Apa topik besok, walau-alam, siapa pun tak tahu. Kadang-kadang ni idea datang lewat kan. Whatever it is, insyaAllah panjang umur adalah besok. Okay. Seperti biasa, kita pasang lagu lah.